Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui alimu bahawasanya haji dan umrah itu 5 martabat. Bagi tiap satu daripada yang 5 martabat itu beberapa syarat. Pertama dia panggil martabatus sihah, sihatul mutlak, iaitu sah haji dan umrah semata-mata dengan tiada tidak diikatkan dengan mubasyarah. Maka syaratnya satu jua, itu tidak adalah ia Islam, ya, tidaklah syarat dia Islam. Maka sahlah diihramkan oleh walinya atau makzunnya, mana orang yang diizinkan wakilnya, daripada yang gila, ya, dan kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Kedua, martabat sihah mubasyarah, yakni sah mengerjakan haji dan umrah dengan sendiri, dan syaratnya tiada perkara, syaratnya 3 perkara. Pertama, hendak ia Islam. Kedua, hendaklah ia mumayyiz. Ketiga, hendaklah ada dengan izin wali. Maka tiada sah haji dan umrah kanak-kanak yang tiada mumayyiz dengan sendirinya. Jadi makna kena ada izin kalau kanak-kanak mumayyiz. Dan demikian lagi tiada sah haji dan umrah kanak-kanak yang mumayyiz dengan tiada izin walinya. Ketiga, martabat wuku' an hujjatun nazar, artinya jatuh haji dan umrah itu daripada hajatun nazar. Dan syarat dia 2 perkara. Wuku' an hajatun nazar, artinya apa ni? Jatuh haji dan umrah daripada hajatun nazar, mana haji nazar. Dan syarat yang kedua, tengok sini. Pertama, bahawa adalah ia Islam, satu. Kedua, hendaklah ada ia mukallaf, mana akil balik. Mana tadi? Wukuk haji nazar artinya jatuh haji dan umrah itu daripada haji nazar. Dan syaratnya 2 perkara. Pertama, Islam. Kedua, hendaklah ia mukallaf, ya. Keempat, martabat wukuk anu hujjatul Islam wa umrati, artinya jatuh haji dan umrah itu daripada hajatul Islam dan umrah Islam. Maka syaratnya 3 perkara. Pertama, hendak adalah ia Islam. Kedua, hendak adalah ia mukallaf. Ketiga, hendak adalah ia hur, yakni merdeka. Kelima, martabat wujubuhah, syarat bawah lagi. Pertama, hendaklah Islam. Kedua, hendaklah ada ia mukallaf. Ketiga, hendaklah ada ia hur, merdeka buat orang. Tak merdeka tak wajib haji. Kelima, martabat wujubuha, mana wajib haji dan umrah. Yang bawah ada 12 ni. Dan adalah syarat wajib haji dan umrah itu 4 perkara. Pertama, hendaklah ada ia mengerjakan dia dengan Islam. Hendaklah ada ia yang mengerjakan dia itu Islam. Maka tiada wajib keduanya atas yang kafir asli, ya. Maksud orang buat haji itu orang yang Islam. Itu syarat pertama. Semua ibadat itulah. Dia tadi macam umrah tadi, apa tu, haji jatuh, haji nazar. Itu kalau sekiranya kita nazar, ya, kita upah haji. Tapi haji Islam kita tak buat, dia akan pindah, ya, dia akan pindah pergi pada haji Islam. Kalau orang yang tukang buat haji pun kita juga, bila dia ambil upah haji, kena pastikan orang yang buat upah haji dia sudah pergi haji. Kalau dia tak pergi haji, dia buat haji kita, dia dapat. Duit kita lesap, dia dapat. Mahal dia.
Dan adalah syurut wajib haji. Syurut wajib haji dan umrah itu 4 perkara. Syarat pertama, hendaklah ada ia mengerjakan dia itu Islam. Ya. Ini syarat apa? Syarat wajib. Sana ada pula syarat sah. Bagaimana kalau syarat tadi dia tak sah? Yang sini syarat wajib. Bila ada syarat ni menjadikan dia wajib. Mana kalau dia bukan Islam tak wajib. Maka cara wajib keduanya atas yang kafir asli. Apa nak kafir asli dia kait? Kalau kafir tak asli dia kena qada. Ya. Dia orang murtad. Tiba-tiba dia buat haji. Ya Allah. Maka haji dia itu maknanya dia kena qada balik. Yang terbuat. Dia tinggal sembahyang, semua kena qada balik. 2 tahun dia murtad, 2 tahun dia kena qada balik. Taglizan alaihim. Tuan denda dia. Bersalahan yang sebaliknya. Ya. Kesalahan yang sebaliknya. Kalau yang sebaliknya tadi dia kena denda kan. Sebaliknya apa dia? Orang kafir asli pasti tak kena. Yang tahu yughfar lahu ma qad salam. Kalau sekiranya dia berhenti daripada kufuran, maka dia ampun segala dosa dia. Beza dengan kafir asli dengan kafir tak asli. Yang tak asli itu maknanya murtad, dia asal Islam. Tetapi wajib keduanya atas yang murtad. Jika kuasa ia pada ketika murtadnya, kemudian maka Islam. Maka jika jadi apa-apa ia kemudian daripada Islamnya, sekalipun maka jadi ditakhirkan dia lah, wajib atau muakhir kan keduanya hingga mati. Ya, ia dihajikan dia daripada tarikah. Kalau mati ambil harta peninggalan, harta tarikah, buat gaji dia. Tetapi jika mati ia dalam murtad, tiada dihajikan dia lah. Dalam murtad dan kafir kan. Syarat yang kedua, hendaklah ada ia mukallaf, yakni akil, yang berakal. Bermakna kalau orang tak berakal, dia tak panggil orang tu mukallaf. Kemudian naklah ia balik, mana sampai umur. Mana kalau tak sampai umur, dia tak masuk, dia katakan mukallaf. Maka cara wajib keduanya atas yang gila dan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia tak masuk umur. Orang gila dia tak ada akal, maka hukum syar'i tak kena pada dia. Syarat yang ketiga, hendaklah ada ia merdeka. Maka cara wajib keduanya atas sahaya. Tak wajib keduanya atas sahaya lah. Mana orang sahaya dalam genggaman orang lain. Syarat yang keempat, hendaklah ada baginya istita'ah. Istita'ah dia bagi 2 dia tengok orang. Kuasa atau mengerjakan haji dan umrah. Ya. Maka tidak wajib keduanya atas yang tiada kuasa. Kemudian Syahdan kata adalah istita'ah itu 2 bagi. Kemampuan tadi, satu dipanggil istita'ah mubasyarah. Panggil istita'ah binafsi. Ada istita'ah bighairi, ini binafsi panggil. Mana mubasyarah, ada kuasa mengerjakan dengan sendiri. Macam mau pergi haji semua dah, dia boleh jalan, dia buat sendiri. Dan disyaratkan bagi istita'ah mubasyarah itu 9 syarat dia. Pertama, hendaklah diperolehnya bekalnya yang memadai serta dengan benjana. Bekal siap tu maksudnya hingga ya seperti sekalipun, hingga safrah aja tu sekalipun, upah alas. Dan upah ya hifarah telah belanja perginya dan kembali yang patut dengan dia. Mana harga semasa, jangan mampu mahal sangat, tak mampu, daripada pakaian dan makanan dan barang sebagainya. Ini belanja perginya dan kembalinya dalam sekurang masa yang dapat ia pergi dan kembali dalamnya, serta masa berhenti yang beradat di Mekah dengan perjalanan yang beradat dari negerinya. Tetapi jika ada tempat kediamannya itu hampir dengan Mekah,
Seperti ada ia kurang daripada 2 marhalah, itu hampir, dan hasilkannya dengan usaha, ya, dalam sehari daripada permulaan hari safarnya adalah kifayah, makna memada bagi hari yang tiada disyaratkan bagi mempunyai bekal dan belanja yang tersebut itu. Dan hanya wajib atasnya pergi haji serta berusaha dalam pergi. Dalam dia pergi musafir tu, dia boleh bekerja tengah jalan kan, contohlah. Syarat yang kedua, bahawa diperolehnya kenderaan pergi dan kembali. Pergi pada kenderaan, balik pada. Sekarang mudah kan, yang payah duit ni semua mahal ni. Ibu sekalian yang telah tersebut, bagi barang siapa yang ada antaranya dan antara Mekah 2 marhalah, dan dikenaki dengan kenderaan di sini ialah iaitu tiap-tiap binatang yang beradat mengendarai dia. Kalau kuda lah, dan seumpamanya. Daripada demikian perjalanan itu. Dan jikalau bagal dan kaldai sekalipun boleh. Maka jika tiada kuasa lagi duduk di atas kenderaan, kena sangat masyakkah, ya, yang mengharuskan tayammum, maka disyaratkan bahawa bolehi mahmal tempat sekeduk tanggung, dengan dibeli. Ada orang pikul dia kan, atau dia sewanya. Bagi wajib dulu nampak kan, orang pikul, tak boleh, dia tak nak berjalan. Dan jika tiada kuasa ia duduk di atas mahmal sekeduk dia panggil, maka syaratkan bahawa diperolehi muharah, iaitulah. Dan jika tiada kuasa duduk dalam muharah tadi, maka disyaratkan bahawa diperolehi itulah mihfah, itu satu lengan yang berkemuncak yang digantung ia antara 2 ekor unta. Ekor unta letak tengah, macam buai ni. Ini saya style dulu ni. Dan jika tiada kuasa dengan mihfah tadi, maka hendaklah ia duduk di dalam tendawan yang menanggung akan dia beberapa orang, ya, ini orang pula tanggung daripada lelaki. Dan jika jauh perjalanan sekalipun, walhasil kenderaan lah, ni bentuk-bentuk kenderaan dulu. Kita ada kenderaan berenjin macam kita sekarang. Ada perempuan dan khunsa, maka disyaratkan bagi keduanya kuasa atas menghasilkan mahmal. Dan jika beradat keduanya dengan yang lain sekalipun, seperti segala perempuan Arabi, dan disyaratkan bagi mengendarai mahmal atau pembalas sebagainya, bahawa diperolehi, maknanya apa, sekutunya yang duduk ia di sebelah mahmal, yang bisa dia teman, yang patut sekedudukan dengan dia, seperti bahawa adalah ia, bahawa tiada ia fasik, dan yang sangat ia unwah, mana bermusuhan, dan tiada ada padanya pula sopak dan juzam. Dan apabila turun ia kerana qada hajat, naklah sekutu tadi duduk antara 2 mahmal, supaya jadi bertimbang. Yang mahmal 2 mahmal segeduk, jangan terbalik. Semua cara dulu lah. Dan jika tiada dia perolehi sekutunya seperti demikian itu, maka tiadalah wajib atasnya pergi haji. Itu banyak syarat wajib. Mana kalau syarat wajib, kalau ada syarat tak ada wajib. Jadi kalau perolehi belanjanya menghasilkan pada, ya, kedua belah mahmal sekalipun. Tetapi jika mudah baginya bertambang dengan mata benda, dia bayar upah, dan bekalnya yang berkendak dia kepadanya, sekira-kira tiada takut ia akan cenderung mahmal, mana tak jadi disengit. Dan diperolehi orang yang memegang mahmal yang cenderung tatkala ia turun tadi, kerana qada hajat, jadilah disyaratkan menghasilkan sekutunya. Dan jika tiada seperti demikian, maka tiada daripadanya akan sekutu pada sebelah mahmalnya. Dan kata barang siapa ada antara Mekah kurang daripada 2 marhalah,
tiadalah disyaratkan baginya beroleh kenderaan jika kuasa ia berjalan dengan tiada masyakkah atasnya, dan jika dhaif ia daripada berjalan sekira-kira menghubung akan dia masyakkah yang mengharuskan tayamum, maka disyaratkanlah baginya memperolehi mahmal. Dan disyaratkan keadaan belanja dan kenderaan dan barang yang takluk dengan keduanya itu lebih daripada membayar hutangnya bagi Allah SWT, seperti nazar, kafarah, atau bagi anak Adam, ya. Dan jika ada hutangnya itu bertangguh atau diberi tangguh oleh yang menghutangi dia hingga kembali daripada haji sekalipun, dan jika ada baginya harta pada zimmah orang yang lain dan dapat ia menghasilkan akan dia pada ketika itu, maka itu seperti yang mawjud padanya. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka itulah seperti makdum jua, seperti tak ada atau sikit, maknanya huraian berhubung dengan cara kenderaan orang dahulu, ya. Dan demikian lagi disyaratkan keadaan belanja dan kenderaan itu lebih daripada segala mereka yang wajib nafkah, seperti isteri dia. Dia nak pergi Mekah jangan tinggal bontang pula kawan, kan? Sini kena siap semua isteri dia dan kerabat dia, sahaya dia yang berkendak ia kepada. Yang ini yang patut dengan mereka itu pada pakaian, makanan, dan memeliharakan bapa dan upah tip, maknanya kos perubatan dan harga obat semua dikira. Kena hajat kerabatnya dan sayanya yang berkendak itu kepada keduanya, dan kena hajat yang lain daripada keduanya apabila tertentu memberikannya kepadanya. Bersyaratkan lebih daripada sekian tersebut daripada ketika perginya hingga kembali pada tempat kediamannya. Dan jika tiada ditinggalkan oleh yang naik haji akan nafkah dan belanja mereka tersebut itu tiadalah harus baginya pergi pada haji, mana hilang kewajipannya pada waktu itulah. Dan wajib atas qadhi menegakkan daripada naik haji hingga ditinggalkan bagi mereka itu nafkah. Pada haji juga qadhi boleh stop blok yang haji. Sebab apa? Nafkah dia tak tinggalkan. Dan belanja pada masa perginya dan kembalinya kepada orang yang ditinggal, ini cukup habis. Tetapi harus bagi qadhi malah menyuruh dia khiyar pada isterinya antara mentalakkan dia. Dia nak pergi tak ada, habis nak pergi makan, kau khiyar. Kata nak pergi juga kena talak isteri. Dia talak isteri, dia tak ada gantungan dari isteri lagi, kan? Habis cerita. Maka meninggali nafkahnya pada tangan orang yang kepercayaan, supaya tegakkan atasnya pada masa pergi dan kembalinya. Dan lagi disyaratkan pula hendaklah ada nafkah dan belanja yang tersebut itu lebih daripada sewa rumahnya, tempat kediaman tadi, dan daripada orang yang yang patut dengan dia. Semua itu ambil kira lah, yang berkendak ia kepadanya akan khadam. Kerana apa? Menasab atau lebih. Kadang kerana mansib. Apa mansib? Martabat itu. Orang jenis dia memang ada apa khadam semua, kena ada orang itu mana mansib pada manzilah dia atau lebih dirinya. Maka jika ada rumahnya dan sahayanya dan sangat baik yang tidak patut keduanya dengan dia, wajiblah atasnya mengganti keduanya dengan yang patut. Demikian maknanya jika mencukupi atau belanja. Mana kalau semuanya barang tadi misalnya dah rosak, kena gantilah. Kalau ambil tak elok, kena tukar. Tolak tu semua, lepas lagi dia pergi masuk dalam nafkah dia akan belanjanya. Seperti demikian itulah mana kainnya yang baik yang tidak patut ia dengan dia, mana boleh tukar. Itu di antara persiapan awal bagi orang pergi haji, selesaikan dulu tanggungjawab di sini. Dan masalah tu tiada wajib atas alim dan muta'alim ila akhir umur.